Amin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini dalam ruangan Majlis Ilmu Tazkirah Ringkas kita pada malam penghulu segala hari ini, InsyaAllah saya akan sampaikan satu tajuk, mudah-mudahan bermanfaat kepada saya dan kita semua, iaitu tajuk majlis ilmu kita adalah mengenali syafaat-syafaat. Mengenali syafaat-syafaat. Tuan-tuan, puan-puan, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat ni apa dia? Kita biasa dengar kan? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat orang-orang yang soleh, syafaat daripada Al-Quran, bagai-bagai kita biasa dengar. Jadi syafaat tu apa maksud dia? Dari sudut istilah, syafaat di dalam bahasa Arabnya disebut at-tawassut lil ghairi ala jalbil masalih wa daf'ul mudarrah. Itu maksud syafaat dalam bahasa Arab. Apa dia? Syafaat bermaksud memohon pertolongan daripada pihak lain, daripada orang lain untuk mendapatkan manfaat dan menolak kemudaratan. Itu maksud syafaat. Ataupun dalam bahasa kita, kita katakan minta tolong. Ataupun kita mohon bantuan. Ataupun dalam bahasa yang lebih catchy, lebih digunakan dalam istilah kita hidup sekarang ni, kita kata syafaat ni boleh katakan kabel. Kalau ada kabel, ada urusan-urusan tertentu, mudah. Dalam bahasa agama, memohon bantuan, memohon pertolongan ataupun istilah kita panggil kabel, ia dinamakan sebagai syafaat. Dalam Islam, syafaat ni ada banyak. Dalam Islam, syafaat ni banyak. Secara umumnya, syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Ini kita kena faham dulu. Syafaat secara umumnya adalah milik Allah secara mutlak. Dan Allah berhak untuk memberikan kepada makhluk-makhluk tertentu ataupun kepada orang-orang tertentu supaya makhluk ataupun orang tertentu juga layak untuk memberikan syafaat, sama ada di dunia, di dalam kubur, di padang mahsyar ataupun di syurga, hatta di neraka sekalipun. Jadi kita kena faham dulu, syafaat ni secara mutlaknya hak Allah secara prerogatif bahasa dia. Sebab itu di dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Lillahi syafa'atu jami'ah." Milik Allah lah sekalian syafaat yang ada ini. Sesungguhnya syafaat hanyalah milik Allah secara mutlak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah berhak mengagihkan syafaat-syafaat tertentu kepada makhluk tertentu ataupun kepada orang tertentu. Contohnya kan, apa yang layak untuk memberi syafaat? Contohnya antara yang layak untuk memberi syafaat adalah malaikat. Malaikat dia ada syafaatnya di hari akhirat. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati illa wa kam min malakin," dan betapa banyak para malaikat itu, la tughni syafa'atuhu, tidak mampu untuk memberikan syafaatnya, illa man adina lahur rahman, melainkan setelah diberi izin oleh Allah yang Maha Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Maknanya malaikat secara dasarnya tak boleh beri syafaat. Tetapi Allah beri keizinan kepada para malaikat, dia boleh memberi syafaat di dalam neraka kelak. Sebab apa?
Ada satu peristiwa kata Nabi SAW yang menggambarkan tentang syafaat daripada malaikat. Ada seorang manusia ni, ini Rasulullah SAW ceritakan. Bila dia dimasukkan ke dalam neraka, dikenakan siksaan, ditimpakan azab bagai-bagai, maka keluar daripada mulut ahli neraka tadi, Ya Hayyum, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kena siksaan lagi, kena pukul lagi, kena azab lagi. Maka orang tadi keluar daripada mulut dia, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Biasanya orang bila ditimpakan azab, dikenakan kesakitan, dipukul, di macam-macam di dalam neraka, akan keluar perkataan, aduh sakit, ayah, apa, bagai-bagai perkataan keluar, menggambarkan kesakitan. Tetapi baginda SAW ceritakan, lelaki tersebut ataupun manusia tersebut, bila ditimpakan azab, bila ditimpakan neraka, maka keluar daripada mulut dia ketika diseksa tadi, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Maka malaikat yang menjaga neraka ketika itu namanya Malaikat Malik. Malaikat Malik memohon kepada Allah, wahai Allah, hamba-Mu ni bila dia diseksa di dalam neraka, keluar daripada mulutnya, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Maka bila malaikat tadi bagi tahu kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada malaikat Malik tadi mengeluarkan manusia yang menyebut Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram ketika diseksa, dia dapat keluar daripada neraka Allah dan dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak ceritakan malaikat ada syafaatnya. Siapa lagi memiliki syafaat? Antara yang memiliki syafaat juga adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh ataupun orang-orang yang baik akhlaknya ini semestinya dia para alim ulama kah? Semestinya dia berilmu kah? Semestinya dia ni orang yang disebut sebagai tuan guru syekh sahajakah? Tidak semestinya. Orang yang saleh boleh jadi dalam kalangan kita. Dia biasa-biasa je. Nak dipanggil ustaz ataupun ustazah pun tidak semestinya. Nak dipanggilkan tuan guru ataupun tok syekh tak semestinya. Tapi dia orang yang baik. Dia pergilah ke mana sekalipun, orang senang hati dengan dia. Akhlaknya baik, tak suka burukkan orang, tak suka cari gaduh dengan orang, cakap pun yang baik-baik saja. Kalau tak ada benda nak cakap, dia lebih baik dia diam. Orang soleh. Orang soleh, dia boleh memberi syafaat di hari akhirat kelak. Sebab itu di dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari antaranya, Rasulullah SAW menceritakan orang yang saleh dia boleh memberi syafaat kepada kawan-kawan yang rapat dengan dia di hari akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW ceritakan, apabila orang saleh ini dimasukkan ke dalam syurga, bila dia masuk ke dalam syurga, maka dia cari kawan dia, teman dia, taulan dia, yang dulu boleh jadi pergi masjid sekali, pergi surau sekali, dengar kuliah tazkirah sekali, join kelab sahabat pencinta Al-Quran sekali. Boleh jadi kita melayari program Yasin sama-sama dan sebagainya. Orang soleh. Orang soleh ni dah masuk dalam syurga dah. Bila dia cari kawan dia, dia teringat kawan dia. Oh, aku dulu kalau setiap hari Khamis malam Jumaat baca surah Al-Mulk dengan kawan-kawan melalui kelab sahabat pencinta Al-Quran. Aku dulu buat amal-amal sekian bersama dengan teman-teman sekalian. Bila orang soleh ni masuk syurga, maka dia teringat
kepada member-member dia, kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia yang dulu satu kelab dengan dia, satu grup WhatsApp dengan dia, satu kawan dengan dia, satu teman dengan dia. Dia cari kawan tu dalam syurga tu tak jumpa. Maka dia bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah bagi tahu bahawasanya kawan dia tadi dimasukkan ke dalam neraka atas asbab-asbab tertentu. Macam-macam sebab lah. Dia ditransitkan sementara ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang soleh ni dia berunding dengan Allah. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya temanku itu kanu yusalluna ma'ana. Dia merupakan teman yang selalu datang ke masjid solat bersama dengan aku di dunia dahulu. Wa yasumuna ma'ana. Dia sentiasa rajin puasa sunat dengan aku dahulu. Hari Isnin dia puasa sunat, Khamis dia puasa sunat. Wa yuhajjuna ma'ana. Wahai Allah, dia dulu buat haji sekali dengan aku. Aku rapat dengan dia. Boleh tak wahai Allah, aku yang berada di dalam syurga nak memberi bantuan, pertolongan, nak kabel, nak bagi syafaat kepada kawan aku yang solat sekali, puasa sekali, pergi majlis ilmu sekali, haji sekali ni yang sedang ditransit dalam neraka. Boleh tak aku nak memberi syafaat agar dia dikeluarkan daripada neraka dan bersama aku di dalam syurga. Maka orang yang saleh juga boleh memberi syafaat di hari akhirat kelak. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, dalam hidup kita ramaikanlah berteman dengan orang-orang yang baik. Orang yang baik ni semestinya orang yang berilmu sahajakah? Tak semestinya. Semestinya orang yang dipanggil ustaz, ustazah, tuan guru, tok syekh sahajakah? Tak semestinya. Orang yang baik, orang yang akhlaknya baik, kita rasa senang hati dengannya sebab mereka ni boleh memberi syafaat. Kalau kita tengok kan, ada artis-artis yang hijrah. Kalau kita tengok dulu, boleh jadi dalam phone dia tu, dalam senarai nama daftar pemanggil dia tu, boleh jadi artis tu, artis ni bagai-bagai. Tapi bila dah berhijrah, berkawan dengan ustaz sekian, guru pondok sekalian, tok syekh sekalian, tuan guru sekalian, berteman dengan orang yang soleh, maka orang yang soleh itu boleh memberi syafaat kepadanya di hari akhirat kelak. Kalau kita kan, kita tengok, kalau tok guru meninggal dunia, siapa yang ramai datang untuk solat jenazah pada dia? Pastilah kawan-kawan dia dalam kalangan tok guru juga, betul tak? Kalau geng bikers meninggal dunia, agak siapa yang paling ramai yang datang solat jenazah kepada geng bikers tadi? Geng bawa motor besar jugalah yang akan datang paling ramai untuk solat jenazah pada dia. Kalau geng artis meninggal dunia, artis jugalah yang paling ramai untuk datang solat jenazah pada dia. Kalau orang yang suka kepada masjid, majlis ilmu, kalau kita meninggal dunia, maka siapakah yang paling ramai yang akan datang untuk solat jenazah kepada kita? Maka dalam hidup kita ni, sebaik-baiknya kita hijrah, kita berteman dengan orang-orang yang baik. Maka kita nak sebutnya, yang kedua yang boleh memberi syafaat adalah orang-orang yang soleh. Kalau tadi, syafaat yang pertama kita sebutkan para malaikat boleh memberi syafaat. Yang kedua yang boleh memberi syafaat orang-orang yang soleh. Yang ketiga, siapa lagi yang Allah Ta'ala agihkan ataupun izinkan untuk dia memberi syafaat di hari akhirat kelak. Yang ketiga yang boleh memberi syafaat, ni yang kita baca sebentar tadi, iaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, dia merupakan kabel ataupun bantuan ataupun yang boleh membantu kita, yang boleh memberi syafaat kepada kita, sama ada di dalam kubur hatta di padang mahsyar sekalipun. Al-Quran. Al-Quran secara umumnya 30 juzuk tu mana-mana ayat, mana-mana surah, mana-mana ayat ataupun mana-mana surah dalam Al-Quran, semuanya adalah syafaat kepada kita di padang mahsyar kelak. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an", bacalah Al-Quran, "fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang kepada orang yang membacanya pada hari kiamat untuk memberi syafaat. Secara umumnya, mana-mana ayat ataupun mana-mana surah, dia boleh memberi syafaat. Dan ada ayat-ayat yang khusus ataupun surah-surah yang khusus, dia boleh memberi syafaat secara khusus juga kepada orang yang mengamalkannya. Contohnya apa dia? Contohnya surah Al-Mulk yang kita baca sebentar tadi, surah itu disebutkan secara khusus oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, di hari akhirat dia akan memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya surah Al-Mulk itu akan menjadi Al-Mani'ah wal-Munjiyah. Al-Mani'ah dengan maksud dia akan menjadi peguam bela kepada kita di dalam kubur, wal-Munjiyah, dan dia akan memenangkan kita di hari akhirat kelak. Peguam bela kepada kita, Al-Mulk, yang akan memenangkan kita, Al-Mulk. Ini syafaat secara khusus yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara khusus, surah secara khusus. Apa dia lagi surah secara khusus yang disebut oleh baginda? Ia akan memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Antaranya adalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran secara khusus juga ia boleh memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Kerana di padang mahsyar kelak, dua surah ini iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, dia akan datang kepada orang yang mengamalkannya seperti awan yang akan meneduhi orang yang mengamalkannya. Kita tahu di padang mahsyar kelak, cuacanya, suasananya, keadaannya sangat panas dan getir. Tudna syams ala khalqi kamiqdari milin. Akan direndahkan matahari kepada kepala manusia itu dengan kadar 1 mil. Dengan kadar 1 mil. 1 mil ni kurang daripada sejengkal. Maka orang yang mengamalkan Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang awan yang akan menjadi teduhan kepadanya di padang mahsyar. Yang kita nak ambil poinnya, apa lagi yang boleh memberi syafaat? Al-Quran yang kita baca ni. Jadi saya nak ingatkan diri saya dan kepada para jemaah sekalian yang lebih kurang 120 orang pada malam ni, seboleh-bolehnya kita luangkan dan cari masa kita dengan Al-Quran. Carilah, sibuk macam mana sekalipun, jangan tinggal Al-Quran. Sebagaimana kita tidak lupa kepada alat-alat multimedia yang lain, bagai contoh WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, bagai-bagailah. Sebagai contoh kan, jangan lupa Al-Quran. Jangan lupa Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran saat kita senang, saat kita lapang, saat kita tak ada masalah, saat kita suka hati, ketahuilah Allah akan ingat dan kenal kita saat kita susah. Kenali Allah ketika kita senang, Allah akan kenal kita saat kita susah. Kadang-kadang saya ingatkan diri saya, terutamanya kita hanya ingat kepada Allah saat kita dah susah, saat kita dah tak ada apa-apa, saat kita ada masalah, saat kita berhajat, saat kita memerlukan, saat kita nak minta sesuatu, maka kita minta sungguh-sungguh dengan Allah. Kita baca Al-Quran, kita bangun malam. Tapi bila kita dah dapat sesuatu, bila kita dah lapang, senang, hajat kita dah dapat, maka kita lupa ketika itu. Maka saya ingatkan diri saya terutamanya, luangkanlah masa dengan Al-Quran. Sibuk macam mana sekalipun kita, pastikan ada masa dengan Al-Quran. Barakah masa itulah yang menjadikan seseorang itu ada masa dengan Al-Quran.
menyebabkan kita hairan. Kita hairan. Bagaimana para sahabat, antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, dia khatamkan Al-Quran seminggu sekali, barakah masa. Ada orang, antaranya Imam Ash-Shafi'i, kalau hari biasa, bukan bulan Ramadan, hari biasa, dia mampu khatamkan Al-Quran sehari sekali. Kalau bulan Ramadan, sehari 2 kali. Sebab nafasnya itu Al-Quran. Al-Quran, semuanya Al-Quran, jalannya Al-Quran, dia ingat satu persatu. Itu barakah masa, barakah. Kalau kita ceritakan pada zaman ni, boleh jadi orang kata, ya ke Ustaz? Mampu ke khatam seminggu sekali? Mampu ke khatam sekali sehari? Mampu ke khatam bulan Ramadan 2 kali sehari? Itu barakah masa. Maka saya menyeru diri saya, kita berada bulan Rajab, nak menuju Syakban dan kita nak masuk Ramadan, pastikan momentum kita dengan Al-Quran tu semakin naik. Kalau sebelum ni boleh jadi kita baca Al-Quran sehari, kita sempat buka setengah muka, kita upgrade jadi semuka setengah, 2 muka dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, inisiatif yang dibuat oleh pihak SPAK ini paling kurang telah mengikat diri kita. Alhamdulillah, setiap Khamis malam Jumaat, kalau tak Al-Mulk, kita baca sajadah, ataupun kita baca Yasin, ataupun kita baca Al-Kahfi. Dan ada ruang ni, kita memperingatkan diri kita semua supaya apa? Jangan tinggal Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran ini juga adalah syafaat. Yang keempat, apa lagi yang boleh memberi syafaat kepada kita? Yang pertama, syafaat malaikat. Yang kedua, syafaat orang-orang yang soleh. Yang ketiga, syafaat daripada Al-Quran. Yang keempat, syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia boleh memberi syafaat. Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari tersebut, iaitu hari kiamat, tidak ada lagi yang boleh memberi syafaat, melainkan yang boleh memberi syafaat itu datang daripada orang yang kata-katanya diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, dia boleh memberi syafaat. Dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak. Kita kan nak bincangkan tentang syafaat Nabi, kita kena ada satu topik masa yang khusus untuk kita kenali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Secara ringkasnya ana sebutlah, syafaat baginda ni ada beberapa jenis. Yang pertamanya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai syafaatul a'raf. Syafaatul a'raf. Syafaat kepada golongan al-a'raf. Al-a'raf ni siapa dia? Umat Nabi Muhammad yang amal pahalanya dengan kejahatannya ataupun dosanya sama banyak. Amal pahala dengan dosanya sama banyak. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, memberatkan amal timbangan yang baik, menyebabkan amal timbangan yang baik itu melebihi daripada amal kejahatannya. Itu syafaat Rasulullah. Syafaat lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh bagi, secara ringkas ana sebut, syafaat Rasulullah kepada ahli syurga. Kepada ahli syurga. Ahli syurga yang sudah berada dalam syurga, Rasulullah boleh memberi syafaat untuk upgrade ahli syurga tadi masuk ke syurga yang lebih tinggi. Sebab kita tahu syurga ni dia ada darjatnya, dia ada tingkatannya. Macam kita di dunia kan, gaji antara kita ni sama banyak tak? Tak sama banyak. Boleh jadi ada 120 orang pada malam ni, boleh jadi ada gajinya RM1,000 je. Ada orang gaji RM2,000, RM3,000, boleh jadi ada gaji RM10,000, RM20,000. Di dunia kita tak sama dah gaji kita. Begitu juga di dalam syurga. Syurga tu banyak dan pastinya satu syurga ke syurga yang lain berbeza antara orang beriman dengan beriman yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh memberi syafaat mengupgradekan ahli syurga ke syurga yang lebih tinggi.
Kemudian apa lagi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah boleh memberi syafaat kepada umatnya, ada 70,000 umatnya yang layak masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ini syafaat Rasulullah. 70,000 dalam kalangan umat Rasulullah saja. Umat lain tak boleh. Nabi lain tak boleh. Dia boleh syafaatkan 70,000 umatnya masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Apa lagi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syafaat Rasulullah boleh meringankan azab ahli neraka. Antaranya syafaat baginda yang diberikan kepada bapa saudaranya Abu Talib, yang menyebabkan Abu Talib ini merupakan manusia yang paling ringan azabnya di hari akhirat kelak. Ini beberapa lah, banyak lagi syafaat Rasulullah membuka pintu syurga. Ini dalam perbahasan yang lain kita boleh bincangkan secara detail syafaat-syafaat Nabi. Tapi kita nak kenal secara sederhana itu beberapa cuplikan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam banyak-banyak syafaat, ada satu syafaat yang dinamakan dengan syafaat Arhamur Rahimin. Syafaat Allah Arhamur Rahimin, yang paling pemurah, yang paling penyayang dalam kalangan yang penyayang. Allah boleh memberi syafaat. Macam mana syafaat Allah ni? Allah dia memberi syafaat kepada hamba-Nya yang sikit habuk di dunia ni dia tak pernah buat baik. Sikit habuk tak pernah buat baik. Tetapi hamba yang tak pernah buat baik tadi, dia beriman kepada Allah. Dia mengakui Tuhan yang sebenar adalah Allah. Dia tak syirikkan Allah. Tapi dia tak buat benda-benda yang menjatuhkan dia kepada kufur. Dia buat jahat ada, dia tak buat baik langsung. Pahala sikit habuk tak ada. Soalannya begitulah. Tapi kelebihan dia tidak syirikkan Allah. Maka Allah boleh memberi syafaat kepada orang tadi, keluarkan dia daripada neraka setelah dia diseksa di dalam neraka dan dimasukkan dia ke dalam syurga. Itu dinamakan syafaat Arhamur Rahimin. Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, yakhrujuna minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minal iman. Allah akan mengeluarkan seseorang itu daripada neraka sesiapa yang hatinya itu ada iman kepada Allah walaupun sebesar biji sawi sekalipun. Ini dinamakan syafaat Arhamur Rahimin. Syafaat yang maha pemurah di kalangan yang pemurah-pemurah yang lain. Inilah tajuk yang kita kaji dalam tazkirah ringkas kita dalam bab mengenali syafaat-syafaat. Syafaat ni ada banyak. Syafaat malaikat, syafaat orang saleh, syafaat Al-Quran, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syafaat Allah Arhamur Rahimin. Jadi saya rasa sekali itu saja kita berbicara. Moga-moga apa yang kita bincangkan ini menambah ilmu pengetahuan agama kita, dan kita salah satu cara mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang dengar azan, bila dia dengar azan, maka dia jawab azan tersebut sebagaimana yang disebut oleh muazzin tadi, dan setelah azan selesai dia doa dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqamal mahmuba lilladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Orang ni halat syafaati, halal baginya syafaat aku pada hari kiamat kelak. Moga-moga kita termasuk dalam kalangan hamba-hambanya yang layak untuk mendapat syafaat baginda. Nah, sekali itu saja, saya serahkan kembali majlis pada Puan Razita. Persilakan. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ustaz tak cukup mendengar ulasan Ustaz mengenai syafaat ini. InsyaAllah kalau ada rezeki dan kesempatan kita buat satu topik khas Ustaz untuk syafaat sahaja. Di mana kita dah tahu syafaat-syafaat yang Ustaz dah perkenalkan kepada kita, syafaat daripada malaikat, syafaat daripada orang soleh, daripada Al-Quran,
daripada Nabi Rasulullah SAW sendiri dan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam topik ini. Insya-Allah Ustaz ada kesempatan lain. Mudah-mudahan ada Allah rezekikan untuk kita menyambung. Memang tak cukup rasanya nak mendengar topik ini. Baik, insya-Allah terima kasih Ustaz sekali lagi. Terima kasih kepada seluruh jemaah kita yang setia bersama kita setiap malam. Jangan lupa teruskan bersama kita jam 9 ada sesi bacaan Al-Kahfi dan juga tazkirah bersama Ustaz Daud sebentar lagi jam 9. Mohon maaf dari saya sekiranya terdapat salah kata dan silap cara dalam melanjutkan program malam ini. Sesungguhnya yang baik dan sempurna itu hanyalah milik Allah, yang kurang yang lemah itu dari kedaifan saya sendiri. Saya serahkan kembali pada Ustaz untuk kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah juga suratul As. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.